Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang selalu kita dengar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah. Tu Melayu panggil ayat 1000 dinar, dia baca kina dinar ni. Dan ada kerja lain. Padahal ayat besar. Itulah Tuhan memberikan kepada kita satu kurniaan besar, makhraj, jalan keluar dari rezeki tanpa hisap, ya, rezeki zahir atau rezeki batin. Dia jadi jalan keluar. Apa masalah dia? Dengan syarat dia apa? Bertakwa. Sebab dia guna man syartiyar. Maka sini banyak dia bawa ayat-ayat. Yang kedua pula kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa takut ia akan Allah, takut dengan sebenar-benar menjunjung perintahnya dan menjauhkan larangannya, nah saya menjadi Allah Ta'ala baginya akan kemudahan daripada tiap pekerjaan dunia ini dan akhirat. Siapa nak mudah, maka dibentuk untuk sifat takwa. Maka intisari takwa ada apa? 3. Pertama, al-ilmu. Ilmu kena ada. Kalau tak ada ilmu, tak sah takwa. Yang kedua, kena ada amal. Al-ilmu al-amal. Kemudian al-ikhlas. 3 benda ni cantum, maka jadilah insan tu insan yang muttaqin. Maknanya insan yang benar-benar bertakwa kepada Ta'ala. Maka makam dia diangkat. Di sini pertolongan. Dan pada ketika itu baru jadilah bersih, jernih dan hening zahirnya dan batinnya pada segala dosa kecil dan besar. Sebab apa? Kalau banding dengan ayat ni, sebab amru yusra, urusan dia yusra, tuan bereskan, tuan selesaikan. Maka dalam berjalan ke Tuhan, kita nak bersih benda ni. Dia nakkan pemberian zahir dan batin kita cantik. Maka bila diberikan kemudahan, dibantu, dapat. Dengan syarat tadi dia bertakwa, junjung segala perintah Tuhan dan jauhkan segala larangan zahir dan batin. Maka intisari bagi takwa 3 perkara: ilmu, amal, ikhlas. Boleh jadi cantik. Bola martabat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan pada waktu itu jadilah berganda-ganda pahala amalannya. Yang 1 sampai 70 ganda dan terkadang sampai 700 ganda dan lebih. Biar dihisap tanpa hisap, kita pun tak tahu. Allah Ta'ala punya pemberian terlampau banyak. Dengan syarat apa? Dia bertakwa, ya. Ingat, takwa tu intipati dia 3 tu. Ilmu, amal, ikhlas, ya, zahir dan batin dia. InsyaAllah dia akan selamat. Kemudian firman Allah, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajrah. Barang siapa yang bertakwa kepada Ta'ala, takut, ya. Kalau Sayyidina Umar buat misalnya benar, berhati-hati, waspada, berjaga-jaga. Itu semua makna takwa. Kau lihatkah orang yang berjalan di dalam hutan yang penuh di bawahnya dengan duri, kan? Maka kamu lihat macam mana dia berjalan. Tentu dia berjalan dengan cermat. Duri banyak, kan? Dia susun selangkah, lepas tu baru selangkah. Tak ada dia pakai gedar je habis. Kalau ada gedar je habis, penuh ke tapak kaki di duri, kan? Itulah kita bentuk takwa. Dia berjalan, dia perhati. Nak bertindak, dia berhati. Nak buat kerja pun dia berhati. Berhati-hati supaya jangan terlanggar larangan Allah Ta'ala yang membawa risiko besar. Itu setengah mana takwa, ya. Tetapi takwa yang paling basic sekali yang besar apa? At-taqwa anisyirk. Kita bertakwa daripada menjaga diri pada syirik. Jangan syirik dan jangan kufur dengan Allah Ta'ala, ya. Kemudian bertakwa menjaga daripada dosa besar dan dosa kecil. Kemudian bertakwa menjaga apa? Qalbi, lintasan hati daripada lalai. Itu makna berjaga betul. 3 benda lah. Nak berjaga syirik, maknanya kita kena ada hidayah. Dapat hidayat, kita terlepas daripada syirik. Sebab tu kita alhamdulillah lepas. Kita tak sembah berhala, tak sembah apa. Itu makna kita dah dapat. Iaitu dia panggil bantuan daripada Allah Ta'ala. Hidayah, petunjuk. Kemudian dapat bantuan pula, dipanggil inayah. Dapat kita mengelak dosa besar, dosa kecil dengan inayah. Dan berlas sekali daripada kelalaian, dia dapat riayah. Riayah mana pemeliharaan. Orang dapat pemeliharaan, dia akan kekal hati dengan Tuhan. Kalau tak kekal, dia belum dapat tu, ya. Riayah dia belum dapat. Dia belum dapat hidayah dengan apa nama lagi satu apa? Inayah. Riayah ni tinggi. Ini taraf wali ni. Dia dapat riayah makna qalbi sentiasa dengan dia. Semua makna takwa 3 bentuk, ya. Takwa mana berjaga, beringat, takut, mengawasi daripada syirik dan kufur, mengawasi daripada maksiat zahir dan batin, mengawasi daripada kelalaian. Itu 3 benda.
Allah. Dan pada ketika itu cermelanglah cahaya imannya. Iman yang telah ada itu cantik, ya. Macam mana kita tengok kalau malam, ya, api bergelapan cantik, perasaan itulah iman. Bila dia ada benda ni cantik, ya, atau di antara ni. Kerana jadi merdekalah daripada segala aghyar dan akdar. Bila hati tadi benar-benar bertakwa kepada Ta'ala, menjunjung perintah zahir dan batin, maka hati itu akan cantik. Dan bila cermin itu berkilat, Masya Allah, ya, dapatlah dia mana jalan yang terang. Bila dapat jalan terang, berjalan dia tidak terperangkap dengan benda-benda yang memudarat. Maka sini terputus daripada apa? Aqabat tadi, daripada aghyar, akdar. Aghyar, akdar itu mana apa? Aghyar mana lain daripada Ta'ala, makhluk. Akdar ni sebab kepada dia mengkeruhkan makhluk. Bila kita berhadap pada dia, hati kita dikeruh dengan Tuhan, lalai dan sebagainya. Jadi dia lepas benda tu bila ada bantuan dari Ta'ala. Dan syarat bantuan dia kena bersifat dengan takwa. Itu besar takwa. Dan dapatlah pula waktu itu engkau memutuskan segala aqabat. Apa aqabat? Rintangan, halangan, ranjau di dalam perjalanan. Sebab macam-macam ni. Kita nak buat ibadat yang diganggu. Sibuk ni lah, itulah, ini macam-macam. Tak habis-habis. Dia habis bila malaikat maut datang habis tu. Ada tenganga kena sentak baru dia beranjat. Allah. Artinya apa? Segala tangga dan tingkatan dan terlepas daripada segala awaik. Aikun awaik. Ya, semua benda halangan tu. Artinya segala yang menegah, bukan megah tu. Menegah. M-E-N-E. Hilang. Segala aik mana yang menegah, yang menghalang akan orang yang hendak berjalan kepada Allah Ta'ala. Berjalan pada ruhani, bukan jalan jasad. Jasad kita berjalan dengan makhluk, ruhani kita berjalan dengan Tuhan. Mana membuat urusan makrifat dengan dia, itu semua urusan dalam. Itulah hawa nafsu kita, itu yang paling jahat. Dunia, syaitan dan segala makhluk. 4 ni seperti anak bini, ya, sebab ada orang masuk neraka dengan sebab anak bini, ada sebab orang terkejut neraka dengan sebab sahabat, ada sebab orang terjatuh ke dalam azab besok dengan sebab anak ini, dengan sebab jiran macam-macam, ya, dia melihara kawan tu yang boleh langgar berbeza Tuhan. Ada maksud itu semua aib. Dan syaitan yang telah maklum, dunia yang telah jelas, ya, penipuan dia kepada kita, maka ketika itu datang bantuan Tuhan dia dilepas pada awaid dengan sifat apa? Takwa yang sungguh-sungguh. Dan terlepaslah pula daripada segala awarid. Aridun, awarid jamaah, benda yang datang, ya, artinya segala yang melintang di jalan bagi memutuskan akan jalan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Pertama berjalan tu bil qalbi, dengan nur dalam, bukan dengan jasad, bukan dengan kaki dan ni. Sebab tu kena jaga dalam. Iaitulah berkendak kepada rezeki yang banyak. Ada sengaja penghalang. Dia buat ibadat cantik dah, bekerja pun dah bagus dah, rezeki pun cukup, malam boleh buat kuliah, boleh buat ibadat macam-macam lagi, kerja baikan. Tapi bila dia tamak dah banyak dia tamak, dia mula dia tukar gear lain, mula dah tak ada. Tengok kat suruh dah tak ada, kejap-kejap ada, dah jarang, betul hilang terus. Itu maknanya apa tu? Dah hanyut, dimakan oleh sifat tamak dia, ya. Habis. Manusia bila dia hasrat, dia nak mengumpul, dia akan jadi lalai. Confirm. Alhaakumut takasur hatta zutumul, maka melalaikan kamu oleh atakasur. Bila ada semangat namun banyak, tak cukup, nak banyak lagi, maka dia akan lalai. Confirm tu. Itu Quran sebut. Alha, mana melalaikan kamu. Alhaakum atakasur oleh membanyak. Bila dia sedar hatta zutumul maqabir, bila tersumbat dalam kubur tu. Ya, dia tak masuk dalam lahat, bahawa dia apa tak ada kosong. Aku kejar benda yang aku nak tinggalkan, maka tertinggal benda yang aku nak bawa, ya. Itu bahaya. Kejar benda yang nak ditinggal, tertinggal benda nak bawa. Itu ahmak, terlampau bodoh manusia ni. Lepas tu dia perasan dia cerdik pula kan, syaitan duk bisik dia, kau bagus. Dia kena tipu sepanjang masa. Pada muda malah nak ibadat, muda lagi, itulah kena tipu, ya. Ujung pula nak ibadat dah tua pula, takut sakit, bukan tak nak, dah tak darat, atau kena bodoh. Habis ujung pangkal dia habis, kena dengan nafsu punya penangan. Kalau dia tak pandai bersilat, tuan-tuan habis ni. Kita belajar silat apa ni silat rohani. Silat dalam, nak tepis, ya, musuh yang sangat dahsyat.
dan juga sedap-sedap, lazat-lazat, dan berkendak kepada dunia, kemegahannya, dan berbagai-bagai kesusahan dan kedatangan bala dan kesakitan. Semua ujian tu. Adakala bentuk dia lambat, orang dah hilang tu, ataupun diuji dengan sebaliknya, kesakitan demi kesakitan, ujian. Dia nak tengok sampai tak dia sabar, tak dia maknanya. Dan pada ketika barulah lepas daripada segala yang memberi cedera bila datang, maknanya pertolongan daripada Allah dengan sifat apa? Takwa ni, ya. Dan dapatlah pada waktu bertambahnya ilmu, bertambah ilmu engkau dan makrifat, mana pengenalan dengan Allah SWT kepada Ta'ala. Dalil firman Ta'ala, wattaqullahu yu'allimukumullah, dan takwalah kamu, takutlah kamu kepada Ta'ala dan memberi ketahuan. Allah Ta'ala juga memberikan ketahui, ia akan kamu oleh Ta'ala akan ilmu makrifat akan dia. Itu dipanggil ilmu laduni, ilmu terus dari Tuhan. Ini ayat menandakan sabitnya ilmu laduni. Dan bawah ayat ni, bawah ni hadis menandakan sabit ada ni ilmu laduni. Man amila bima alima Rasulullah aw rasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia dah tahu, maka saya mengurni Allah akan ilmu yang dia belum tahu pula. Itu panggil syarat pada ilmu ladun. Mana bila tapak kalbi itu cantik, bersih, maka akan dipancarkan oleh Ta'ala dengan pertolongan dalam bentuk nur. Dan lagi ayat, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajar akan dia, Nabi Khidir, akan ilmu daripada kami. Itulah ilmu yang dinamakan akan dia ilmu ladunni, iaitu ilmu yang dibangsakan akan dia kepada zauki, mana rasa. Ya, bukan sekadar dia tahu Tuhan itu mawujud, tapi dia merasakan, terasa kewujudan Tuhan dalam setiap saat, ya, di mana saja dia berada. Semua benda ni yang boleh memotivasikan dan meningkatkan, sebab meningkatnya makrifat dan iman seorang. Dan itulah ilmu yang dinamakan dia ilmu ladunni. Ini ilmu yang dibangsakan akan dia dengan kepada zauki, mana rasa. Ladun makna di sisi, mana asal tu ilmu di sisi Tuhan yang Tuhan berikan top up dekat dia, maka bentuk dia ialah jenis rasa, ya, perasaan dia dengan Tuhan dibuka. Artinya pada perasaan orang yang mendapat akan dia benda ni, seperti yang telah lalu sebutnya pada mukadimah dahulu. Bermula sekalian tersebut itu lagi akan datang tafsirnya pada asal yang keempat, insya-Allah. Diketahui ilmu bahawasanya makna musyahadah, ya, ini penting, dapat ini sempurna hidup, tak dapat menghana hidup. Apa dia makna asal muraqabah? Ialah itla'u al-itla'u ala syai'yanan, itu maksud dia. Mana kelihatan seorang atas sesuatu dengan mata kepala terang, itu asal makna musyahadah. Ada pun yang dikendaki pada syarat bawah ni. Bermula maknanya pada syarat yang kita kendaki apa? An yudimal itla'u ala Allahi ta'ala bi'aini qalbih. Ada dia. Bahawa mengekal ia, seorang tadi melihat atas Allah, mana sedar hati dia, memandang dengan hati dia akan Allah, mana ingat muraqabah tu. Dengan mata hati. Yang luar ni mata kepala, asal iyanan. Ini maknanya dia mengenal Tuhan zauq, wijudan, syuhud, iyan. Ini iyan, ya, memandang terus dengan mata hati dia. Sebab apa dapat pandang? Mata hati telah bersih, ya, tak ada selaput, tak ada katarak apa semua, cantik dia pandang kan. Tapi kalau mata dah selaput, dah ada apa semua, dah kelabu, itu dah mula kita rasa tak sedap. Berjalan kadang-kadang berpusing kepala kan. Sekarang Tuhan bagi kita sihat lagi, maka polon betul-betul, ya, mana bersihkan. Kita nak bersih dalam kan. Qalbi dia boleh bersih, insya-Allah, yang lain settle. Tapi kalau qalbi dia sangkut, yang lain parah je balik. Itu mana pada musyahadah. Sebab maka musyahadah cepat dapat, maka sempurnalah hidup dia, ya, tamam. Kemudian itulah hal yang sangat mulia pada mereka itu aulia Allah Ta'ala, pada orang saleh, orang arif. Dan bagi mereka beberapa pangkat pula daripada dalam musyahadah tu, ya, mereka itu akan haki Ta'ala, maka ada peringkat-peringkat dan kedudukan dia. Yang pertama dia kata sini, setengah mereka itu ada yang musyahadah mereka itu akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap mendapat, mereka akan akon. Tiap-tiap dia dapat nikmat, dia pun disuruh hati tu, iaitu bahawa musyahadah mereka itu akan bahawasanya Allah Ta'ala, ya, inilah yang menggerakkan akan segala akuan makhluk alam.
Kita pandang kipas terasa gerak dari Tuhan. Dengan kita pandang tak terasa. Kan ada beza. Dia pandang kipas nampak kipas saja. Dia pandang pokok nampak pokok je. Dia pandang makan dia nampak bos, sedap tak sedap. Lain tak, dia tak nampak. Maknanya yang besar di sana sebalik itu ialah orang yang mengatur, mengurus segala perkara tu. Ya, yang terikat perkara dengan dia, itu yang besar. Itu mana kita nak pandang benda dengan pandang kalbi. Dan kalbi boleh pandang bila dia terang. Dia dan alat pemandangan dia tadi, cermin dia bersih, boleh cantik. Sebab tu membersihkan kalbi, proses dia adalah menjalan-jalan tu suruh tariqah, buat cepat bersih. Dan ialah yang menghimpunkan, Ta'ala dia mendiamkan orang daripada boleh cakap jadi bisu boleh, atau diam urusan dia dulu rancak, sekarang dia stop, macam-macam dia buat. Itu hakikat dia. Kemudian ialah yang menghimpunkan akan segala akuan yang berhimpun. Mana makhluk dihimpunkan itu. Itu semua kerja Ta'ala. Terutama perhimpunan besar yang Tuhan lakukan di mahsyar itu. Dan ia yang menceraikan akan segala akuan yang bercerai. Ya, seorang isteri dengan suami berhimpun, bernikah, dia juga susun. Yang bercerai pun dia juga ijaz. Hakikat dia semua minallah. Ya. Dan ialah menjadikan mulia dan orang yang dapat kemuliaan. Nama dia Ar-Rafi' Al-Iz, yang memberi kemuliaan, yang mengangkat, semua nama Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap semua perkara tu semua dipanggil apa? Cermin. Ya. Dalam lagu apa, lagu sufi apa? Wujudku. Lagi wujudku. Apa lagi? Wajahmu. Apa makna wajah? Kan kata kita wajah kita lah Tuhan, apa arah je. Tak payah semayang tu je nak itu, nak semayang itu. Jadi kapi tu. Wajah aku tu mana? Wajhu tajalli. Tuhan kata fa aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di situ wajah Allah. Mana kita ni wajah Allah. Langit bumi wajah Allah. Wajah apa maksud? Bukan wajah zat. Wajah mana? Wajhu tajalli, tempat kita memandang, cermin tu maksudnya. Jadi wujud kita ni wajah Allah, mana wujud kita cermin kewujudan Tuhan tu maksudnya. Segala makhluk cermin kewujudan, dia menunjuk, cermin dia menunjuk. Jadi kita tengok dalam cermin nampak terang kebesaran dia. Ya, kita tengok cermin nampak jelas syarat dia, cermin bersih, mata pun tak ada rosak, tak ada keterek apa semua kan, dia bersih, tengok cermin cantik terang. Begitulah. Jadi maknanya bila tengok pada makhluk, confirm hati sab. Tengok dengan mata kepala, kalbi dia terus memandang, syuhud akan Allah. Itu dipanggil istilah sufi, dia panggil uruj. Kalbi dia naik memandang. Manik itu dipanggil mi'rad. Ya, bukan mi'rad kita terangkat macam Nabi, bukan. Itu mi'rad khusus bagi Rasulullah SAW. Dan mi'radul qalbi, hati dia naik terus syuhud kepada Ta'ala. Maka kita dia panggil wajah. Ya, wujudku wajahmu, wujudku bayanganmu. Itu semua kalam-kalam sufi yang perlu dipaham. Kalau dia tak faham kan dia kata dia pula Tuhan kan. Hanya pergi. Ya, di mana kamu pandang semua wajah Allah. Oh, banyaklah Tuhan itu. Lagi kacau je. Pada Tuhan itu ilahun wahid. Ya, qul huwallahu ahad, dia tunggal, mana boleh berbilang Tuhan. Atau mana wajah tu ayu wajhut tajalli, wajah pentajalian. Ya, wajah maknanya pendedahan. Aduh. Habis. Dan dia yang menceraikan, mencantum pun dia menceraikan dia, dan dia mulia dan yang dapat kemuliaan, dan ialah yang menjadikan hina ya orang yang mendapat hina. Makna apa? Tak ada satu pun terlepas daripada dia. Itu lambang ketuhanan. Cuma usuluddin kita pegang, sufi dia nak musyahadah, pandang ke benda tu. Dan musyahadah tu akan proses dia lah, banyak syarat-syarat dia lah. Di antara kita kena bersihkan betul dulu tapak dia. Ya, kita dressing tapak dia basuh, mandikan betul dengan air taubat, air makrifat. Sebab tu dalam Naqsyabandi ada isyarat. Ini air ni, air ni. Semua isyarat tu, air nur, air ni, semua isyarat sebenarnya. Isyarat supaya kita nak mandikan kalbi kita, yang boleh mengenal tu ialah dia, nur. Kalbi tu nur kan. Atifatul Rabbaniyah, Nuraniyah. Bukan jasad. Jasad ni ajsam, kasar, kasif. Yang dalam tu. Jadi bila dia bersihkan dalam tu, Masya Allah, cantik. Ya, sampai satu peringkat jasad dia bersama makhluk, kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Itulah pakaian Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para awliya. Bahawa dia akan dapat pembukaan makrifat yang sebenar. Ya. Di sini nak pandang benda ni, nak pandang tauhid af'al. Af'al Tuhan dipandang betul-betul, murakabahan.
Banyakkan zikir mukabbal, insya-Allah dia akan terbuka. Dan bila terbuka, masya-Allah, nikmat yang tak boleh dihinggakan. Paling hebat bila terbuka kalbi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian demikianlah mereka itu musyahadah pada tiap-tiap makhluk dan dapatkan akan dia berubah-ubah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Inna khaira kulli min anta min alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.